Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. Okay, so hari ini kita akan sambung 6.2 Total Internal Reflection, atau dalam bahasa selalu kita tulis, Rasa akan tulis lepas ni, iaitu TIR, Total Internal Reflection. Bahasa Melayu dia ialah pantulan dalam penuh. Okay, so kita nak tengok apa dia itu adalah total internal reflection. Okay, pernah tak kamu pergi tangkap ikan? Okay, kamu pergi tangkap ikan. Okay, kamu pergi tangkap ikan satu hari. Satu hari tu kamu pergi tangkap ikan. Ya, ni air. Okay, ni ada ikan. Okay, ni kamu dekat tepi ni lah. Macam tak logik je gambar ni. Okay, ni ada tanah, lepas tu ada air. Okay, ada ikan. Okay, ini contohlah, ni Haziq. Ni Haziq. Okay, dia pergi nak tangkap ikan. Dia nampak ikan tu dekat sini. Dia nampak ikan tu kat sini. Okay, bila dia nak tangkap pakai jala. Dia ada jala kat sini. Ada jala. Okay, ada jala. Bila Haziq ni nak tangkap ikan tu yang dia nampak dekat sini, tak dapat. Okay, kenapa tak dapat? Sebab sebenarnya kedudukan ikan tu berada di sini. Okay, ini adalah konsep refraction. Saya nak recall sikit lah. Refraction, ingat ya. So refraction is bending of light, bengkokan cahaya. Kenapa? Due to light travel from different due to light travels from different optical density. Okay, ini 6.2. Mungkin kamu terlupa sudah, jadi saya ingatkan balik. Okay, jadi kita belajar dulu. Kalau daripada less dense pergi ke denser optical medium, okay, apa jadi? Less dense pergi ke denser. Okay, so dari sini laju pergi ke lambat. Jadi dia towards normal. Dia punya ray tu towards normal. Okay, jadi towards normal lukisannya. Okay, jadi contohnya ini adalah less dense. Ini ialah denser. Jadi light travel, ni adalah normal kamu. Okay, jadi bila dia ke ni, dia towards normal. Jadi dia mendekati normal. Begitu Okay, kalau dia travel from denser to less dense. Okay, daripada lambat pergi ke laju. So apa yang berlaku ialah away from normal, menjauhi normal. Away from normal. Okay, so kita ada ni. Okay, ada normal, ada ray daripada denser pergi less dense. Dia away from normal, jadi dia menjauhi normal. Okay, so ini adalah sedikit recap tentang refraction of light. Ya, okay. Okay, so TIR ini berlaku sama juga. Berlaku ada dua syarat TIR. Okey, jadi dalam TIR ni kamu kena tahu beberapa perkara. Pertama yang kamu kena tahu ialah menggunakan konsep refraction juga tadi dia bermula. Okey, jadi pertama kamu kena tahu syarat TIR. Apa dia syarat TIR? Ada dua nanti. Okey, yang kedua syarat TIR, yang kedua formula dalam bab ini, dan yang ketiga ialah application.
Okey, so apa dia syarat TIR? Okey, syarat yang pertama ialah syarat yang pertama mesti bergerak light travel from denser to less medium. Nampak ni. Ni ayat dia. Total internal reflection only occurs when light travel from a medium of high optical density to a medium of low density. Okey, jadi syarat pertamanya ialah mesti bergerak light travel from high optical density to low optical density. Okey, dia wajib. Okey, from high optical density to low optical density. Tu. Okey. Dan syarat yang kedua mestilah incident angle lebih besar daripada critical angle. Okey, nanti kita tengok. Kamu pernah jumpa incident angle. Di mana incident angle? Jom kita tengok. Okey, incident angle ialah daripada incident ray. Ini incident ray yang masuk ni. Ini namanya incident ray. So, angle mesti daripada ray ke normal. Okey, ini kita panggil dia sebagai incident angle. Okey. So, apa di critical angle? Nanti kita tengok. Okey, so incident angle mesti lebih besar daripada critical angle. Okey, itu dua syarat TIR. Okey, jom kita tengok apa itu critical angle. Okey. Jadi, contohlah ini ialah water. Bawah ni water. Ni water. Ni air. Jadi water lebih denser daripada air. Okey, so syarat pertama sudah ni. So dia bergerak daripada denser pergi air. Okey, apa yang berlaku? Kalau cahaya itu bergerak secara lurus, maka cahaya itu lurus. No refraction occur. No refraction occur. Okey. Bila kita bengkokkan cahaya ni, incident ray ni, kita ada incident angle ni, incident angle. Kita ada refracted angle. Macam kita cakap tadi, dia daripada denser pergi less dense. Jadi, kamu nampak ni, dia punya refracted ray away daripada normal. Okey, ini adalah fenomena refraction. Okey. Kita besarkan lagi angle of incident. Okey, bila kita besarkan lagi angle of incident, tiba-tiba refracted angle menjadi 90 dengan normal. Okey. Jadi, apabila incident angle ni membuatkan refracted angle ni 90, maka kita panggil incident angle ni sebagai critical angle, theta C ataupun C lah. Critical angle. Okey, so ingat, bila kita besarkan incident angle daripada I yang pertama ni, kita besarkan lagi dia punya angle sehingga menyebabkan refracted angle tu menjadi 90. Okey. Jadi pada ketika ini incident angle kita panggil dia sebagai critical angle. Okey, critical angle. Okey, apabila I lebih besar ni, I lebih besar daripada nilai critical angle tadi, maka terjadinya total internal reflection. Dah tak ada dah refracted ray tu. Dah tak ada dah kat sini. Apa yang berlaku, ray tu semua terpantul ke dalam. Jadi kita panggil itu sebagai total internal reflection. Okey. Ini apa yang saya cerita tadi ya. Okey. So di sini
di sini ialah refracted ray. Okey. Apabila ini keadaan di mana I lebih kurang daripada critical angle, jadi terjadinya refraction, ya. Apabila I sama dengan C, akan jadi dua fenomena. Okey. Fenomena pertama refraction. Ni refraction. So fenomena yang pertama yang terjadi ialah refraction pada angle R sama dengan 90. Fenomena yang kedua akan berlakunya stronger reflected ray. Okey, fenomena bila I lebih kurang dari C, ada juga reflected ray tapi sangat weak, kita tak nampak. Bila keadaan ni dia sangat strong, dia lebih nampak, lebih stronger, ya. So apabila I kita lebih besarkan lagi daripada critical angle, okey, maka berlakunya totally reflected ray, total internal refraction. Dah tak ada dah refracted ray, macam tu, ya. Okey. Okey. So ini makna critical angle, is the angle of incidence in the medium of high optical density when the angle of refraction in the medium of lower density is equal to 90. Okay. Okay, ini formula untuk kita kira critical angle. Okay. So, formulanya adalah N sama dengan 1 over sin C. N ni ialah refractive index. Okey, setiap bahan ada refractive index sendiri. Ni refractive index. Okey, C ni ialah critical angle. Okey, N sama dengan 1 over sin C. Okey. Jadi critical angle ni dia depends on optical density of the medium. Okay. Jadi the higher the refractive index, maka the lower the critical angle. Okay. Okay, jom kita tengok contoh soalan kiraan. Okay, figure 6.25 shows a light ray travelling from air to a prism with a refractive index of 1.49. Calculate the critical angle of the prism. Okay, dia nak critical angle of the prism. Okay, jadi kita tahu N sama dengan 1 per sin C. Dia nak critical angle kan. Jadi sin C sama dengan 1 per N. Okey, masukkan. Lepas tu kamu sin negatif 1, inverse sin, dapat 42.2 critical angle dia. Okey, B. Complete the path of the light rays until it exits the prism. Okey, jom kita tengok di sini macam mana kita nak lukis. Okey. Jadi, macam mana nak lukis? Light enter secara 90 darjah ataupun straight, maka tiada apa-apa yang berlaku. Jadi, garis lurus sahaja. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi kita lukis normal. Sebab normal tu mesti 90 kan? Di plane dia. Okey, kita tengok. Incident angle dia ialah 45. Critical angle dia 42. Okey, pada keadaan I sama dengan 45, okey, C sama dengan 42, maka I lebih besar daripada C. Maka apa yang berlaku bila I lebih besar daripada C? TIR akan berlaku. Sebab itu dia reflected pada angle yang sama. Ini law of reflection, ya. I mesti sama dengan R. Incident angle ni
mesti sama dengan reflected angle. Okey, pantulan pula ya. Okey, pergi ke sini, dapat lagi 45. Bila dapat lagi 45 lebih besar daripada critical angle, maka terpantullah balik. Okey, so itu adalah cara untuk melukis. Okey, jom kita tengok example 2. Figure 6.27 shows the path of light ray travelling through optical fiber from end A to B. A. Explain the change in the direction of the light ray at point Q, R, S, T, U. Okay, dia kata at point Q, refracted light bends towards the normal. Okay, jadi ni dia pergi normal. Okay, so pada keadaan sini syaratnya apa? I lebih besar daripada C kan? Maka apa yang berlaku? TIR occur dekat point R, S dengan T. U, maka reflection nampak ni, refraction berlaku lagi. Refracted light bends away from normal. Okay, if the refractive B, kita tengok B. If the refractive index of the optical fiber is 1.1, determine the value of angle X. Okay, so kita tengok ini formula lagi satu. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okay, so pada keadaan ini kita nak cari theta 2. Okay, so refractive index of air ialah 1. N sama dengan 1. Dikata refractive index of optical fiber N sama dengan 1. Berapa tu? 51 kan? Okey. Okey, jadi kita guna formula N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Ini kita panggil dia sebagai Snell's law. Okey, so ingat ya, Snell's law. Okey, jadi kita masukkan dalam formula tu, dapatlah 27.9 theta. So ingat ada dua formula tadi. Tadi nak N sama dengan 1 over sin C. Ini formula pertama. Okey, formula kedua Snell's law. N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2. Okey, C. Y must be the material of optical fiber. Fibers be of high optical purity. Okey, apa maksud optical purity? High optical purity. Purity maksudnya bahasa Melayunya ialah pure, asli, tinggi keasliannya ya. Kenapa? Sebab high purity material allows the critical angle along the fiber optic to be consistent. All signal which enter the fiber will experience total internal reflection. Okey, apa beza, macam mana kita nak tahu dia optical? Okey, kalau dia low optical purity, dia punya susunan atom tu berterabur. Ya, contohnya macam ni. Okey, ni ialah low purity. Kalau dia high purity, dia tersusun tu cantik je. Macam ni. So ni high purity. Okey, bayangkan kalau cahaya tu travel, sini angle dah lain, tiba-tiba sini dah lain, sini dah lain. Jadi kita tak nak, mungkin tak berlakunya TIR disebabkan susunan tu tidak cantik ya, dan normal ni berubah-ubah. Kalau kita tengok, kalau susunan dia cantik, dia masuk sama, masuk, lepas tu sama, TIR berlaku, sini TIR berlaku lagi. Sebab itulah kita nak high purity materials. Okay, next kita tengok ialah fenomena TIR. Okay, jadi fenomena TIR, okay, ni
nanti share macam mana eksperimen ni dijalankan, ya. So bila laser pointer tu sini, maka dalam air ni nanti berlakunya TIR macam ni. Memang nampak. Nanti share video, ya. Okey, natural fenomena yang kedua ialah formation of rainbow. Macam mana rainbow berlaku? So daripada TIR juga, ya. Dan juga mirage. Okey. Lepas tu prism periscope, optical fiber dan juga cat's eye reflector. Okey. Okey, kita tengok formation of rainbow. Yang pertama, when the light from the sun enters water droplets, the light experience refraction and disperse into different colours. All these different colour experience TIR. Nampak ni di nombor 2 ni. Okey, pada keadaan nombor 2 ni berlakunya TIR. Okey. Bila berlakunya TIR di sini, maka warna-warna ni dia akan terpantul, maka terhasillah rainbow. Okey. Seterusnya mirage. Mirage ni apa? Dia macam ni. Bila panas, ni jalan-jalan. Bila jalan tu panas, kamu nampak jalan tu macam seolah-olah ada air. Bila kamu pergi dekat, tak ada pula air. Itu berlakunya mirage. Okey. Logamaya bahasa Melayunya. Okey. So apa yang berlaku pada logamaya ni ialah kita tengok layer of air above the road have different optical density. The layer of air just above the road surface is hotter than the... Okey, di bawah ni temperaturenya lebih tinggi berbanding di atas. Di atas ni temperaturenya lebih rendah. Okey, kamu tengok tu. The layer of hot air has smaller optical density than cold air. So di sini dia punya at high temperature optical density menjadi rendah. Okay, so light travels from the upper layer to the lower layer are gradually refracted away from the normal when the angle of incidence is greater than the critical angle of air. Total internal reflection occur. The reflected light ray have gradually refracted towards the normal and reach the eye observer. The observer will see the image of a cloud as a puddle of water on the road surface. So sebenarnya yang kamu nampak air di bawah tu sebenarnya ialah image of cloud. So macam ni. Okay, ada awan. Okay, so kita bayangkan kita bahagikan lapis tu. Okay, ni sejuk, ni panas warna merah. Okay, so di sini dia temperature lebih panas, lower optical density. So apa yang berlaku ialah okey, cahaya tu dia travel kan? Dia travel macam ni. Contoh. Okey, di sini ada normal. Okey, ni fenomena ni di sini low temperature, high optical density. Okey, ni hanya berlaku refraction, ya, refraction. Okey, so dia mendekati normal kan? Mendekati normal. Okey, pergi sini pula. Dia mendekati normal lagi. Okey, pergi sini pula. Dia mendekati normal. Pergi sini pula. Dia mendekati normal. Okey, sampai satu keadaan incident angle lebih besar daripada critical angle. So apa yang berlaku ialah cahaya tu dipantulkan kembali. Okey, so di sinilah berlakunya TIR. So bila cahaya tu dipantulkan, dia pun dipantulkan macam tu. Jadi sampailah ke mata observer tu, maka kita akan nampaklah image of cloud tu di sini. Ini namanya, kita panggil dia sebagai mirage, logamaya. Okey, seterusnya
application TIR lagi, Prism Periscope. Okay, so Prism Periscope ni serasa kamu dah belajar time form 2 rasanya. Okay, so kamu baca balik. Kalau tak faham boleh tanya sir, ya. Okay, ini ialah optical fiber. Optical fiber ni selalu digunakan dalam field medical, telecommunication, engineer pun guna juga. Okay, so dia sama juga kamu punya internet tu, internet fiber 5G semua tu guna optical fiber lah. Data kamu yang kamu tulis WhatsApp tu, okay, jadi data kamu tu dibawa menggunakan optical fiber. Okay. Dan juga cat's eye reflector. Ni dekat jalan tu kan, macam ni yang berlakunya. Bila light masuk pergi sini, incident angle lebih besar daripada critical angle, maka light tu terpantul. Sebab itulah kamu nampak cat's eye ni, reflector ni bercahaya. Okay. So, kita tengok beberapa contoh soalan yang kita boleh buat. Okay. Kita tengok soalan yang best sikit mana. Okay, ni nombor 6. Which diagram shows a ray hitting a semicircular glass block at the critical angle? So apa syarat untuk tahu critical angle? Reflected ray mestilah sama dengan 90 darjah. Maka incident ray tu kita panggil dia sebagai critical angle. Incident angle. Incident ray pula, silap. Okay, jadi jawapannya mestilah A. Gitu. Okay. Raja 19 menunjukkan diagram nanti shows a ray of light propagates in a semicircular block. What is the refractive index of the transparent block? So kena guna formula apa? N equal to 1 over sin C. Tapi ini sin C ke? Okay, jadi biar kamu selesaikan. Okay, jadi selepas kamu tengok video set ni, kamu buat tutorial 6.2 semuanya. Okay, jadi waktu kelas nanti kamu dah tengok video, lepas tu kamu buat tutorial ni, tak faham, kamu WhatsApp sir. Okay, so that's all for today's class. Terima kasih.